Semasa majlis makan malam hari jadi ibu saya, ayah saya mengangkat gelasnya dan berkata, "Mari kita ucapkan terima kasih kepada abang kamu kerana menjadi seseorang dan kamu kerana kekal di tempat yang sepatutnya." Semua orang ketawa. Saya membayar bel secara senyap, pergi awal, dan membuat panggilan yang mengubah siapa yang keluarga ini bergantung harap. Hai, Reddit. Terlalu mudah kerana ayah saya masih menganggap saya terlalu emosional untuk mengendalikan perkara seperti orang dewasa. Mari kita lihat bagaimana dia mengendalikan perkara ini. Saya ADA, 30F, dan ini berlaku hanya 2 bulan yang lalu pada malam yang mungkin akan saya ingati sepanjang hayat saya. Ia adalah makan malam hari jadi ibu saya yang ke-60. Satu perkara penting dalam keluarga kami. Kami menyewakan ruang makan peribadi di restoran Itali kegemarannya, yang selalu dianggapnya bergaya tetapi tidak mencolok mata. Abang saya Matt, 32M, terbang bersama teman wanita barunya, dan semua orang sudah memuji bagaimana dia berjaya. Dia dalam bidang kewangan. Itu sahaja yang mereka katakan. Bukan di mana, bukan bagaimana, hanya kewangan. Sementara itu, saya mengendalikan syarikat baharu teknologi pematuhan, Bootstraped. Baru-baru ini telah memuktamadkan pusingan permulaan bernilai $2.6 juta dan baru sahaja mendapat pelanggan Fortune 500 pertama kami. Tetapi bagi mereka, saya bekerja di komputer. Dari saat saya masuk, ia seperti saya tidak kelihatan. Ibu saya memeluk Matt erat dan memperkenalkan teman wanitanya sebagai orang yang kami nantikan. Dia menepuk lengan saya dan berkata, "Awak nampak letih, sayang." "Terima kasih." Saya rasa makan malam bermula dengan baik. Saya yang bayar semuanya. Ngomong-ngomong, kad saya sudah ada dalam fail pengurus kerana saya telah melakukan ini selama bertahun-tahun. Hari lahir, cuti, makan malam graduasi, apa sahaja. Tetapi saya tidak pernah menyebutnya. Itu bukan cara saya dibesarkan. Tetapi kemudian tibalah majlis bersulang. Ayah saya berdiri, mengangkat gelas wainnya, dan berkata, "Kepada wanita yang menjadikan hidup kami lengkap, dan kepada anak lelaki yang membuat kami bangga dengan menjadi seseorang, dan kepada anak perempuan kami yang tetap berada di tempat yang sepatutnya, selamat, biasa, dan boleh diramal." Semua orang ketawa. Malah ibu saya tergelak kecil dan berkata, "Dia sentiasa menjadi tempat belajar kami." Saya rasa perut saya pening. Garpu saya membeku separuh ke mulut saya. Saya tidak berkata sepatah kata pun. Saya hanya tersenyum sopan, menunggu sehingga pencuci mulut dipesan, kemudian berdiri dengan tenang, berjalan ke hadapan, mengesahkan pembayaran dengan pengurus, dan pergi. Tiada drama, tiada adegan. Hanya diam. Tetapi di bahagian belakang kereta saya, dengan kod saya masih dipakai, saya membuat satu panggilan telefon kepada CFO saya. Dan skim permulaan perubahan segalanya. Panggilan itu berlangsung selama 7 minit. Saya tidak perlu menjelaskan banyak. Kevin, CFO saya, menjawab pada deringan kedua. Saya menyuruhnya meneruskan pelan kontingensi yang kami gurau sambil minum sebulan yang lalu. Operasi Detachment. Kami memanggilnya. Ia tidak bertujuan untuk menjadi serius pada masa itu. Hanya latihan mental. Tetapi saya telah bersedia secara senyap untuknya kerana ini bukan kali pertama keluarga saya memalukan saya. Ia hanyalah yang paling umum. Anda lihat, sejak 4 tahun lalu, saya telah menyalurkan wang ke dalam kehidupan ibu bapa saya dengan cara yang mereka tidak sedari. Gadai janji mereka dibiayai semula secara senyap di bawah amanah, yang dikawal kerana mereka akan kehilangan rumah. Ubat jantung ayah saya. Saya menetapkan pembayaran berulang daripada Yayasan Kesihatan Syarikat saya. Wi-Fi yang mereka gunakan untuk menonton ciluk YouTube College lama Matt masih di bawah nama saya. Saya adalah jaring halimunan mereka. Tetapi jaring tidak sepatutnya terasa berat selama-lamanya. Jadi Kevin mula bekerja. Menjelang esok pagi itu, saya telah membatalkan pembayaran gadai janji senyap. Mereka mendapat notis dalam masa 10 hari. Nama saya telah dialih keluar daripada semua utiliti berulang. Air, gas, kuasa, semuanya telah hilang menjelang 15 Hekbi.
Amanah yang memegang dana kecemasan mereka telah dikunci. Mereka perlu menghubungi pemegang amanah, yang mana kejutannya bukan lagi saya. Masalahnya, saya juga membekukan akaun dana pendahuluan keluarga, dana simpanan korporat yang saya buat untuk bel mengejut, bayaran bersama perubatan dan pembaikan kereta. Mereka tidak pernah tahu ia wujud, tetapi mereka sudah biasa dengan perkara yang hanya dilindungi. Tidak lagi. Menjelang malam Ahad, saya menerima teks pertama saya daripada ibu saya. Hai, sayang. Adakah awak kebetulan menukar tetapan pembayaran automatik untuk rumah itu? Ban itu menghubungi. Tiada permohonan maaf, tiada pengakuan, hanya umpan wajah senyuman pasif yang biasa. Saya tidak membalas. Pada hari Isnin, Mit menghantar mesej, kawan, ayah risau tentang gadai janji. Awak sentuh sesuatu ke? Juga, kenapa internet dimatikan? Saya membacanya. Saya juga mula menaip. Tetapi kemudian saya memadam mesej itu, dan membiarkan kesunyian itu menjawab untuk saya. Kerana inilah yang mereka belum tahu lagi. Mereka bakal mempelajari apa ertinya kekal di tempat sepatutnya tanpa saya membawa mereka ke sana. Menjelang hari Selasa, saya sedang menjawab panggilan pelanggan di pejabat saya apabila telefon peribadi saya berdering 5 kali berturut-turut. Saya mengabaikannya. Apabila panggilan ke-6 masuk, saya menyemak skrin. IMM 3 panggilan terlepas, ayah 2, dan 1 panggilan baharu daripada Mit. Mereka berebut-rebut. Bagus. Petang itu, pembantu saya mengetuk perlahan dan berkata, ada seorang lelaki di kaunter hadapan meminta awak. Kata ia penting. Mengaku sebagai bapanya. Saya mengangkat muka dari komputer riba, mengelipkan mata sekali, dan dengan tenang berkata, beritahu dia saya ada mesyuarat sehingga Khamis. Dia mengangguk dan berlalu pergi seolah-olah saya belum menyelesaikan masalah keluarga saya sendiri. Saya tahu ini akan menjadi kucar-kacir. Saya sudah jangkakan, tetapi saya tidak sangka ia akan hancur begitu cepat. Khamis, ibu saya muncul di apartemen saya. Dia berdesing 3 kali dari lobi sebelum. Saya berjalan ke interkom. Eddie, ini saya. Buka mulut. Sayang. Saya tidak menekan butang itu. Saya tidak bercakap pun. Saya hanya membiarkan kesunyian menyelubungi kami seperti selalu ketika saya lebih muda. Setiap kali mereka memutuskan Mit lebih layak, lebih disayangi, lebih berharga. Ketika saya berumur 17 tahun dan diterima masuk ke pertandingan pengikodan kebangsaan, mereka tidak datang ke peringkat akhir. Mit ada kejohanan bola sepak. Ayah saya kata itu acara berpasukan. Ayah awak. Lebih kepada acara solo. Apabila saya mendapat tawaran kerja pertama saya selepas kolej, ibu saya kata itu bagus, tetapi latihan amali Mit berada di New York. Itu besar. Eddie. Saya sudah selesai bersikap sopan mengenainya. Jumaat. Mit akhirnya menelepon. Saya mengangkatnya. Okey, serius. Apa yang awak buat? Dia membentak. Saya menghirup kopi saya. Jelaskan. Bayaran rumah melantun. Ibu kata dia menerima surat daripada bank. Bekalan air ditutup pagi ini. Mereka menghubungi pihak bandar, dan mereka kata akaun itu bukan atas nama mereka. Betul. Saya kata ia atas nama saya. Jeda sebentar. Awak bayar untuk itu selama bertahun-tahun. Mit. Jeda lagi. Lebih lama. Eddie, saya tak tahu. Sudah tentu awak tak tahu. Sebab awak tak pernah tanya. Awak sangka macam mereka. Tapi awak buat duit banyak, kan? Awak selalu bekerja. Awak berpakaian cantik. Awak melancong. Saya potong dia. Jadi itu menjadikannya okey untuk awak semua melayan saya seperti saya tidak penting selagi bel dibayar. Dia tidak menjawab. Jadi saya tambah. Awak bersulang untuk diri sendiri semasa makan malam ibu. Awak ketawa apabila ayah mengejek saya. Tetapi tanpa saya makan malam itu tidak mungkin berlaku. Saya yang bayar untuk tempat.
Saya yang bayar makanan. Saya juga mengatur penghantaran kek kerana ibu kata awak akan lupa. Dan awak masih lupa. Saya tidak bermaksud. Tetapi awak memang. Awak betul-betul maksudkan apa yang awak katakan. Awak cuma tidak menjangkakan akibatnya. Ahad, seorang jiran menghantar saya gambar. Ibu bapa saya berada di luar di halaman dengan baldi yang sedang mengumpul air hujan. Rupa-rupanya, pihak bandar tidak memproses permintaan kecemasan mereka kerana mereka gagal mengesahkan pemilikan akaun. Kemudian pada malam itu, saya menerima teks daripada ayah saya. Hanya 1 ayat. Jadi, beginilah cara awak membalas budi kami? Tiada permohonan maaf, tiada pengakuan, hanya hak. Saya merenung mesej itu seketika, kemudian membuka folder di desktop saya bertajuk bukti. Ia mempunyai setiap risit, setiap pengesahan pembayaran, setiap dokumen berkop masa yang saya simpan sejak 4 tahun lalu, bukan untuk membuktikan apa-apa kepada mereka, tetapi untuk mengingatkan diri saya bahawa saya tidak berimajinasi, bahawa saya telah membawanya, bahawa saya tidak gila atau tidak bersyukur atau pahit, hanya bosan digunakan. Dan saya tahu apa yang perlu dilakukan seterusnya. Kerana ibu bapa saya sentiasa bergantung pada satu perkara, iaitu kesunyian saya. Sudah tiba masanya mereka belajar apa yang kedengaran begitu. Mesej yang saya hantar pagi Isnin pendek, formal, dan sengaja dingin. Saya akan singgah petang ini untuk menghantar dokumen berkaitan akaun kewangan yang anda gunakan. Sila sedia ada. Saya tahu mereka akan panik dan mereka memang berbuat demikian. Ibu saya menelefon 3 kali dalam 2 jam. Saya tidak menjawab. Ayah saya meninggalkan peti suara yang bermula dengan sopan. Kami hanya keliru ADA dan berakhir dengan pasif agresif. Jangan buat apa-apa yang anda akan sesali. Tipikal. Tepat jam 6 petang, saya masuk ke laluan masuk rumah yang telah saya bayar secara rahsia selama 4 tahun. Rumah yang sama yang mereka panggil rumah, yang akan diwarisi maid suatu hari nanti. Rumah yang sama yang hampir mereka hilang sebelum saya masuk dengan senyap, cekap, tanpa nama seperti selalu. Saya berjalan dengan folder nipis di tangan dan menekan loceng. Maid menjawab. Matanya merah padam. Di dalam sana, dia bergumam, sambil melangkah ke tepi. Ibu bapa saya duduk di meja makan, tegang. Ibu saya kelihatan seperti baru menangis. Ayah saya kelihatan marah. Tidak menyesal. Tidak menyesal. Cuma marah. Kenapa awak buat macam ni? Kata ibu saya sambil berdiri. Kami keluarga. Saya meletakkan folder itu di atas meja. Di dalamnya, salinan setiap pembayaran gadai janji yang saya buat sejak 2021. Penyata bank yang menunjuan utiliti yang datang dari akaun peribadi saya. Pecahan perbelanjaan kesihatan, barangan runcit, pembaikan kereta, dan bil penyelenggaraan rumah mengejut tahun lepas yang mereka sangkakan dilindungi oleh jaminan. Ternyata tidak. Dan di bahagian belakang, pemindahan kawalan amanah yang diberikan kepada pentadbir pihak ketiga berkuat kuasa serta-merta. Saya buat begini, kata saya perlahan, kerana awak tak boleh terus menggunakan saya sambil mengejek saya. Ayah saya mencebik. Tiada siapa yang menggunakan awak. ADA. Kami hanya menganggap bahawa saya akan sentiasa ada di sana. Bahawa saya tidak ada apa-apa yang lebih baik untuk dilakukan dengan wang saya. Bahawa kerana saya tidak meminta terima kasih, saya tidak layak dihormati. Diam. Kemudian maid diam. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu ia sebanyak ini. Saya berpaling kepadanya. Awak ketawa pada makan malam itu. Maid. Awak bersulang untuk kejayaan awak sendiri dan memalukan saya di hadapan seluruh keluarga. Dan awak melakukannya sambil berdiri dalam sut yang saya bayar. Mulutnya ternganga sedikit. Apa? Kad kredit kecemasan yang ibu berikan semasaku? Itu kad saya. Dia beritahu saya awak sedang bergelut. Maid duduk seperti udara telah meninggalkan paru-parunya. Saya tidak pernah meminta. Tetapi awak tidak pernah berhenti mengambil. Saya membentak.
Tiada seorang pun daripada awak yang berbuat demikian. Ayah saya mengetap rahangnya. Kami membesarkan awak. Kami menempatkan awak, memberi awak makan, menghantar awak ke sekolah. Sikap ini. Saya mengangkat tangan. Saya membayar sewa rumah semasa sekolah menengah. Jangan tulis semula sejarah. Saya telah melindungi diri saya sejak saya berumur 16 tahun. Sementara Matt termenung. Lebih banyak kesunyian. Ibu saya akhirnya mengalihkan pandangan. Ayah saya tidak dapat bertentang mata dengan saya. Matt hanya merenung dokumen-dokumen itu seperti ia dalam bahasa yang dia tidak fahami. Saya mengambil kos saya dan berpaling untuk pergi. Sebelum saya sampai di pintu, ibu saya berbisik, "Apa yang perlu kita buat sekarang?" Saya menoleh ke belakang. "Fikirkanlah," kata saya. "Sama seperti yang awak beritahu saya bertahun-tahun yang lalu. Keadaan sekarang. Sudah 3 minggu. Utiliti ditutup selama 3 hari sehingga mereka berjaya berganding bahu untuk menyambung semula perkara asas. Mereka terlepas 2 gadai janji pembayaran, dan saya tahu daripada pentadbir amanah bahawa Ban telah menghantar notis lalai rasmi." Matt berpindah kembali ke apartmennya dan tidak membalas mesej terakhir saya. Dia menelepon sekali, tetapi saya membiarkannya masuk ke mil suara. Nada suaranya berbeza. Tidak marah, cuma hancur. Dia kata dia banyak memikirkan semula. Ayah saya, dia cuba menghubungi pejabat saya dan meninggalkan mesej dengan kaunter penerimaan tetamu. Pembantu saya menandakannya dan memadamkannya. Saya menyuruhnya menyekat nombor itu. Ibu saya hanya menghantar mesej sekali. "Awak boleh sahaja memberitahu kami. Kami akan berubah, tetapi mereka tidak akan." Skim perkara tentang orang yang melihat Anda sebagai utiliti. Mereka hanya perasan apabila bekalan elektrik terputus. Bagi saya tidak pernah berasa lebih ringan. Saya tidur lebih lena. Saya lebih banyak ketawa. Saya membawa diri saya dalam perjalanan solo ke Portugal. Kelas pertama, tiada permohonan maaf. Dan saya tidak pernah menoleh ke belakang. Jika Anda pernah menjadi penyokong senyap dalam keluarga Anda, inilah tandanya Anda. Berhenti malapkan cahaya Anda untuk orang yang melayan Anda seperti penjana sandaran. Beritahu saya, adakah Anda pernah memutuskan hubungan keluarga toksik? Bagaimana keadaannya? Jom bincang di ruangan komen. Dan dari mana Anda menonton? Suka, komen, kongsi, ikuti untuk lebih banyak kisah benar yang memberi kesan mendalam.